Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya berpesan kepada diri saya dan juga para jemaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala bentuk perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan juga keberkatan hidup di dunia dan juga kesejahteraan di hari akhirat kelak. Pada hari Jumaat yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang berkaitan dengan tajuknya Aqidah Islam, Aqidah yang mudah difahami. Sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqidah Islam adalah apa yang perlu diyakini sepenuhnya dalam jantung hati seseorang muslim. Ia merangkumi keimanan bahawa Tuhan yang sebenar-benarnya hanyalah Allah Jalla wa Ala. Dialah Allah yang mencipta, memiliki dan juga mentadbir sekalian makhluk.
Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang menganugerahkan nikmat kepada sekalian makhluk. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang berkuasa menolak sebarang bentuk keburukan daripada menimpa makhluknya. Keyakinan seperti ini dinamakan sebagai tauhid rububiyah. Selain daripada tauhid rububiyah ini, umat Islam juga dituntut supaya mentauhidkan Allah pada uluhiyah, yang bermaksud mentauhidkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan diperhambakan diri hanya kepadanya. Setelah itu kita dituntut untuk meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala yang ditauhidkan pada rububiyah dan uluhiyah itu memiliki al-asma' was sifat, iaitulah nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna dan maha mulia, tiada persamaan dengan mana-mana makhluk sekalipun. Allah Subhanahu wa taala telah pun berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Yang bermaksud tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, yakni Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Demikian juga termasuk akidah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan keimanan kepada para malaikat, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, rasul-rasulnya, hari akhirat, takdir baik dan juga takdir yang buruk, serta segala perkara yang dikhabarkan melalui nas-nas yang sahih sebagai prinsip kepada agama Islam. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah, akidah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akidah yang mudah, memenuhi prinsip kesejahteraan dan juga keamanan. Akidah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akidah yang merangkumi akhlak bagi menyucikan jiwa dan mendidik jantung hati nurani kepada sifat-sifat yang termulia bahkan terpuji. Akidah Islam selaras dengan fitrah manusia yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia memberi penekanan kepada pengukuhan akidah dalam jantung hati, pengajaran yang padat, nasihat yang murni, merangkumi tauhid dalam ibadah dan juga berdoa, keimanan kepada takdir dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia dapat dijelaskan secara ringkas dan juga mudah difahami. Ia dapat difahami sekalipun oleh seorang anak yang belum mencapai usia baligh. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwafaqat, ketika mana menerangkan agama Islam yang mudah, merangkumi pemahaman akidahnya, yang mana dia telah pun menyebutkan antara mudahnya agama Islam ialah kewajipan berkaitan akidah dan amalan adalah sesuatu yang dapat difahami oleh orang awam agar mereka dapat berada di bawah hukum-hukumnya. Dari segi i'tiqad, akidah, ia mestilah mudah difahami dan mudah dicerna oleh akal fikiran semua orang, sama ada mereka yang memiliki akal yang cerdas ataupun yang kurang cerdas. Semua mereka dapat memahaminya. Sekiranya akidah ini hanya dapat difahami oleh golongan-golongan yang tertentu, maka ia tidak akan menjadi syariat yang umum dan sesuai untuk semua. Sedangkan syariat Islam adalah umum dan juga untuk semua, seperti yang telah pun sedia dimaklumi. Oleh kerana itu, perkara yang dituntut untuk diketahui dan diyakini mestilah mudah difahami. Jika tidak, ia akan menyebabkan bebanan kepada orang awam, sesuatu yang tidak mampu memahaminya, sesuatu yang tidak mampu untuk mereka memahaminya. Perkara seperti ini bagi syariat Islam adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk berlaku, sebagaimana yang disebutkan dalam ilmu usul. Sebab itulah syariat Islam tidak memperkenalkan perkara-perkara ketuhanan kecuali apa yang dapat difahami dengan mudah, dan selebihnya dikenalkan melalui nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam juga menganjurkan manusia untuk merenung ciptaan Allah dan seumpamanya. Apabila terdapat perkara yang mungkin menimbulkan kesamaran, syariat memberi satu prinsip umum dan juga jelas, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala yang mudah, laisa kamitslihi syai', yang bermaksud tidak ada sesuatu pun yang serupa, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya, syariat Islam mendiamkan diri daripada perkara-perkara yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sungguh malang apabila ada pendakwah yang menggambarkan akidah
sebagai sesuatu yang rumit sehingga memerlukan para syekh sekian dan juga sekian untuk menjelaskan perinciannya. Perkara ini berlaku akibat mengabaikan sumber asal akidah Islam, iaitulah Al-Quran dan juga As-Sunnah yang sahih daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka merujuk kepada kitab-kitab ahli kalam dan juga pandangan para ahli falsafah. Hasilnya akidah Islam yang mudah, yang mestilah difahami oleh semua orang, baik yang berilmu maupun yang awam, menjadi terlalu sukar dan juga teramatlah rumit, sehingga terungkap ungkapan mereka yang menyebut jika mengaji akidah sehingga tidak faham, maka itulah kemuncak kepada kefahaman. Inilah padahnya apabila manusia yang dikurniakan ilmu yang sedikit menceroboh masuk ke dalam perbahasan tentang sifat-sifat Allah melebihi daripada batas yang dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala telah pun berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-85, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, yang bermaksud dan kamu tidaklah diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Seperti mana manusia tidak dapat mengetahui perincian berkaitan dengan zat Allah, maka demikianlah juga manusia tidak dapat mengetahui perincian sifat-sifatnya. Oleh kerana itu manusia tidak disuruh untuk memperincikan perbahasan akal berkaitan dengan Allah Jalla wa'ala. Bagaimana mungkin manusia mampu untuk memperincikan sifat-sifat Allah, sedangkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia. Maka demikianlah juga perincian sifat-sifatnya. Para ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan perkataan tentang sifat Allah adalah satu cabang ataupun sama seperti perkataan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika manusia tidak dapat mengetahui hakikat zat Allah, maka demikianlah juga manusia tidak akan mampu untuk mengetahui perincian hakikat sifat-sifatnya. Oleh kerana itu wajib untuk kita menghentikan keinginan untuk mengetahui tentang perincian hakikat dan juga kaifiat sifat Allah Jalla wa'ala. Ataupun dengan kata lain, wajiblah kita menghentikan khayalan-khayalan akal kita daripada mencerobohi memikirkan hakikat dan juga kaifiat perkara yang dihijabkan daripada kita semua untuk mengetahuinya. Sebaliknya, hendaklah kita beriltizam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala menurut perkara yang diizinkan dan melalui perkhabaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah, menjadi tanggungjawab setiap muslim untuk mempelajari akidah daripada sumber yang benar. Mempelajari akidah daripada sumber yang benar dapat menjauhkan diri daripada sibuk dalam perkara yang tidak diperintahkan. Sesungguhnya dalam persoalan akidah, akal yang dikurniakan oleh Allah diarahkan agar berusaha dapat merasai kebesaran Allah dan akur akan kekerdilan diri ini. Akal yang dikurniakan diarah sehingga dapat merasai kita benar-benar berhajat kepada Allah dan benar-benar mengharapkan kasih sayang daripadanya. Perkara ini dapatlah dicapai dengan memiliki pemahaman akidah yang benar. Akidah yang benar dapat dikenal pasti melalui ciri-ciri yang berikut. Yang pertama, sumber utama akidah Islam adalah Al-Quran. Ia selari dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kepada manusia. Ahli sunnah wal jamaah menyatakan permasalahan akidah adalah tauqifiyah ataupun perkara yang berpada dengan apa yang dinyatakan di dalam wahyu. Sumber pertama wahyu adalah Al-Quran. Kesemua para ulama ahli sunnah wal jamaah juga bersepakat mengatakan bahawa ayat-ayat Al-Quran adalah petunjuk yang paling sempurna, bahkan yang paling lengkap. Ia secara pasti dapat membimbing manusia kepada kebenaran dan menjauhkan manusia daripada kesesatan. Oleh kerana itu, sumber terutamanya untuk mengetahui akidah Islam adalah Al-Quran. Di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya, dan dialah Allah yang maha mengetahui cara terbaik untuk memperkenalkan dirinya kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-102 dan juga ayat yang ke-103, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Yang bermaksud yang demikian sifat-sifatnya dan juga kekuasaannya, itu ialah Allah Tuhan kamu semua. Tiadalah Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menciptakan setiap sesuatu. Maka beribadatlah kamu kepadanya, dan ingatlah dialah Allah yang diserahkan segala urusan kepadanya. Dia tidak dapat dilihat
dan diliputi oleh penglihatan mata, sedang dia maha melihat dan mengetahui hakikat segala penglihatan mata. Dan dialah yang maha halus menguruskan para hambanya dengan belas kasihan, lagi maha mendalam ilmu pengetahuannya. Sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah, ciri yang kedua akidah yang benar ialah akidah yang bersumberkan kepada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Lihatlah bagaimana Nabi SAW mengajarkan akidah kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang masih seorang anak kecil ketika itu. Nabi SAW bersabda dalam artinya, wahai anakku, daku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah perintah dan juga tegahan Allah, dia akan menjaga kamu. Jagalah perintah dan tegahan Allah, kamu akan dapati Allah untuk menjaga kamu. Ketahuilah wahai anak, bahawa jika seluruh manusia berhimpun untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, mereka tidak akan dapat melakukannya melainkan jika perkara itu telah pun ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Jika seluruh manusia berhimpun untuk mendatangkan mudarat kepada kamu, mereka tidak akan dapat melakukannya melainkan jika perkara itu telah pun ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Sesungguhnya setiap takdir telah pun tertulis dengan sempurna. Hadis sahih yang telah pun diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Lihatlah bagaimana pengajaran akidah daripada baginda Nabi SAW yang selaras dengan fitrah manusia yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia dapat difahami oleh seorang anak yang belum mencapai usia baligh. Setelah itu, apabila dewasa, si anak kecil itu menyampaikan pula ajaran kepada orang-orang yang lain tersebut, kepada orang lain. Pengajaran itu disampaikan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Inilah asas kepada ahli sunnah wal jamaah membina dan juga menegakkan pengajaran akidah mereka. Ia berbeza dengan penerangan akidah secara falsafah yang memeningkan serta mengilurukan umat Islam. Ciri yang ketiga, akidah yang benar ialah jelas dan mudah difahami oleh semua orang, sama ada orang awam maupun yang bukan. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ikhlas ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad, yang bermaksud katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ataupun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh ayat yang ketiga, Ani'budullah, sembahlah kamu semua akan Allah. Terdapat banyak lagi ayat-ayat Al-Quran tentang akidah ini, dapat difahami dengan baik dan tersemat dalam jantung hati setiap insan, sama ada orang awam maupun bukan. Ia berbeza dengan perbahasan akidah golongan falsafah. Akidah Al-Quran dan juga As-Sunnah ini jika disampaikan, ia dapat difahami dengan mudah. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ciri yang keempat akidah Islam yang benar ialah yang jauh daripada sebarang pengaruh asing dan juga luar. Akidah Islam telah pun diisbatkan, telah pun ditetapkan daripada sumber Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ia tidak seperti golongan yang menyeleweng, yang mengambil kaedah yang bukan Islam untuk menyusun pengajaran akidah. Hasilnya mereka semakin jauh daripada panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Para pengikut mereka tidak dibenarkan untuk bertanya. Mereka disuruh untuk menerima sahaja apa yang disampaikan. Jika ada yang bertanya, akan dikatakan kepadanya, barang siapa yang bertanya dengan banyaknya, maka lemahlah imannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah bukti-bukti kamu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-111. Ciri yang kelima, akidah yang benar akan menjauhkan seorang muslim itu daripada keraguan dan juga sebarang syak, menjadikan seseorang yang berpegang dengan akidah yang benar ini berada dalam keadaan tenang dan juga serta merasa aman. Allah Subhanahu wa taala telah pun berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15, di mana mafhumnya sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, kemudian mereka tiadalah lagi sebarang keraguan. Hal ini berbeza dengan golongan yang menyeleweng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Konsep perbahasan tauhid disusun dalam bentuk yang menghairankan. Mereka mendakwa setiap orang yang berakal wajib untuk meragui terlebih dahulu sebelum beriman. Setelah ditimbulkan keraguan, barulah didatangkan alasan dan juga hujah untuk menolak keraguan tersebut. Antara keraguan yang ditimbulkan ialah tentang kewujudan Tuhan. Mereka beranggapan seseorang yang dianggap tidak cukup beriman dan belum mencapai tahap keyakinan sebenar jika gagal untuk membentangkan hujah akal bagi membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membina keraguan terlebih dahulu
dengan bertanya, apakah bukti Allah Subhanahu wa taala itu wujud? Setelah itu barulah didatangkan dalil akal untuk mencapai tahap keyakinan sebenar pada anggapan-anggapan mereka. Mereka mengatakan bukti kewujudan Allah adalah dengan adanya makhluk yang bersifat baharu, yakni hadis. Setelah itu mereka susun pula sifat-sifat makhluk yang hadis ataupun baharu tersebut dan menyatakan segala sifat itu tidak boleh ada pada Allah. Mereka menyibukkan diri dalam perkara yang tidak disuruh oleh agama. Akhirnya mengheret mereka jauh daripada petunjuk Al-Quran juga As-Sunnah. Adapun Ahli Sunnah wal Jamaah beriman kepada Allah seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam hadis dan juga Al-Quran yang sahih. Allah Subhanahu wa taala telah pun berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat yang keempat, walam yakun lahu kufuwan ahad, yang bermaksud dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah, dengan rahmat dan juga kelebihan Allah Subhanahu wa taala, Dia telah pun menetapkan banyak sebab untuk mengangkat darjat seseorang yang beriman dan juga mengampuni dosanya. Salah satu sebab itu ialah Allah menjadikan istighfar seorang anak untuk kedua ibu bapanya sebagai sebab untuk peningkatan darjat mereka di syurga. Hasil didikan yang diberikan ibu bapanya kepada anak sehingga menjadikan seanak itu reti untuk beristighfar untuk mereka. Nabi SAW telah pun bersabda, turfa' lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu fayaqul ayya rabbi ayyu syai'in hadhi fayuqal waladuk istaghfara lak, yang bermaksud ditinggikan darjat seseorang muslim yang telah pun meninggal dunia sehingga dia bertanya, wahai Tuhanku, daripada manakah daku memperolehi ketinggian ini? Firman Allah Subhanahu wa taala kepadanya, anakmu yang telah pun memohon istighfar untukmu. Hadis hasan yang telah pun diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Peningkatan darjat ini boleh jadi benar-benar bermaksud peningkatan kedudukan yang tinggi di dalam syurga, ataupun merupakan kiasan kepada kemuliaan dan juga kedudukan yang agung yang diberikan oleh Allah. Maka seseorang hamba muslim itu akan bertanya kepada Allah, daripada manakah semua ini wahai Tuhanku? Dia hairan bagaimanakah dia dapat memperoleh kedudukan yang tinggi ini, dan atas amalan apakah yang telah pun dilakukannya ketika mana berada di dunia. Lalu dikatakan kepadanya, dengan istighfar yang datang daripada jalan anak kamu. Oleh itu marilah kita memperbanyakkan beristighfar kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. يا الله يا غفار, Engkau ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, Engkau berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, dan kepada pemimpin kami terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis, Tuanku Syekh Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syekh Putra Jamalul Lail,
dan juga Raja Muda Perlis Tuanku Syekh Fazlin Putra Ibni Tuanku Syekh Sirajuddin Jamalul Lail serta kaum kerabat baginda, supaya senantiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera dan dengan kesihatan yang baik yang telah engkau kurniakan kepada baginda berdua, maka tegaklah pemerintahan yang adil lagi diredai olehmu. Ya Allah, Ya Rahman, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, perbaikilah pergaulan antara kami. Engkau jadikanlah kami umat Islam yang bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Peliharalah kami daripada penyakit yang lemah, malas, berfikiran dangkal dan juga buruk budi pekerti. Ya Allah, Ya Rafi', engkau angkatlah martabat setiap hamba-Mu yang berpegang dengan Al-Quran juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah kekuatan kepada kami untuk kami menghindari amalan syirik, bid'ah, khurafat dan juga segala bentuk maksiat. Ya Allah, Ya Rahim, engkau limpahkanlah negeri Perlis ini dengan keberkatan. Engkau bimbinglah kami penduduknya kepada amalan yang saleh yang engkau redai. Penuhilah jiwa kami dengan mencintai agama-Mu. Ya Allah, Ya Raqib, engkau jauhkanlah kami daripada bala dan juga kerosakan. Engkau tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami. Berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan juga kesejahteraan di hari akhirat. Ya Hayyu Ya Qayyum, engkau selamatkanlah umat Islam yang dizalimi, ditindas, dijajah dan juga diperangi di Palestin. Ya Allah, Ya Nasir, engkau berikanlah pertolongan dan juga kemenangan kepada para pejuang yang berjihad untuk membela agama-Mu dan juga memerangi musuh-musuh-Mu di Palestin. Ya Allah, Ya Qahhar, engkau kenakanlah kecelakaan kepada musuh-musuh saudara-saudara kami di Palestin dan timpakanlah ke atas mereka balasan kemurkaan-Mu pada hari ini, esok dan juga seterusnya. Ya Allah, engkau cerai beraikanlah kumpulan mereka. Ya Allah, engkau pisahkanlah kesatuan mereka. Ya Allah, engkau kurangkanlah jumlah mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.